Okey, sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk tajuk hari ini yang kita akan bicarakan atau bincangkan ialah berkenaan pembiasan cahaya. Jadi macam yang saya sebut tadi, pembiasan cahaya ni sebahagiannya tu kita dah sentuh sewaktu kita belajar tajuk gelombang. Jadi harap-harapnya anak-anak pelajar ingat balik duduk mana ni? Ada orang masuk Syahir. Okey, pelajar-pelajar boleh ingat balik berkenaan istilah-istilah yang digunakan semasa kita belajar tajuk gelombang tempoh hari, terutamanya kalau dalam bab pembiasan ni dia ada garis normal, sudut tuju, sudut biasan. Okey nah, dan kena ingat sebab selalu berlaku khilaf ataupun kesilap fahaman pelajar bila nak menentukan sudut tu. Mesti daripada sinar tuju menuju ke garis normal, bukannya kepada permukaan medium yang kita gunakan. Boleh ya? Okey. Jadi bahagian ni saya akan lajukan pembiasan cahaya. Ni dia punya analogi lah. Pensel kelihatan bengkok dalam air dan sebagainya tu. Okey, ini analoginya. Dan video yang saya kongsikan sebentar tadi, dia sebenarnya hanya nak bagi pelajar-pelajar faham apa itu garis normal balik, sinar tuju, okey, sinar biasan. Jadi istilah-istilah yang kat sini yang dia nak nekankan balik. Okey nah, sinar Allah Akbar. Betul tak? Okey. Sinar tuju, sinar biasan, ini dipanggil sudut tuju, ini sudut biasan dan di sini adalah garis normal. Okey. Perbincangan yang saya tunjuk dalam video, bukan saya tunjuklah, video perbincangan yang video saya kongsikan tadi tu dia agak menarik lah. Macam mana pelajar nak tahu apabila diberi satu sinar tuju, sama ada sinar biasa ni nak mendekati ataupun nak menjauhi garis normal. Maksudnya dia nak makin rapat ke garis normal ataupun nak jauh. Okey, kalau konsep yang digunakan tadi tu adalah di bahagian luar ni bahagian luar ni, udara ni, bahagian yang ada udara ni, okay, ni bahagian luar kandang. Dia buat analogi biri-biri. Ini adalah luar kandang. Kalau kita nak guna itik pun boleh, ayam pun boleh, lembu pun tak apa, tak ada masalah. Okey. Bunyi apa tadi? Ada siapa komen? Tak ada. Okey. Kalau ada nak komen ke apa-apa, bagi tahu nah suara. Okey. Dia guna analogi kalau duduk dekat luar, maksudnya di udara, okey, ada kawasan yang luas. Jadi gelombang tu adalah berjauhan. Dia duduk berjauhan. Imagine di kawasan luar kandang, jadi ayam ke, itik ke, nak guna analogi kambing, lembu apa sekalipun, bila duduk luar kandang, kawasan yang luas, okey, haiwan-haiwan ni ataupun gelombang ni dia adalah berjauhan. Dan apabila masuk dalam kawasan yang lebih tumpat, macam sekarang ini kita ada blok kaca, kita mungkin ada perspek, kita mungkin ada medium-medium lain yang mana ketumpatannya adalah lebih tinggi dari udara. So bila dah masuk dalam kawasan yang lebih tumpat, cikgu tersebut dia menganalogikan bahawasanya medium ini adalah kandang. So bila masuk dalam kandang, haiwan-haiwan yang digunakan sebagai analogi tadi tu, termasuk gelombang, akan berada lebih rapat, mendekat. Jadi kat situ dia guna analogi, selalunya sinar tuju akan lebih besar daripada sudut biasan. Boleh nak? Tempat yang di udara boleh berada berjauhan, jadi sudut tujunya lebih besar berbanding sudut biasan yang berada dalam kandang, yang mana haiwan-haiwan tadi tu dia kata duduk rapat-rapat. Sama juga dengan gelombang, duduk rapat, jadi sudutnya juga merapat kepada garis normal. Kena faham dah. Bab kambing semua tu dia guna analogi, hanya nak bagi faham sajalah. Jangan kita cerita masa jawapan nanti kenapa sudut biasan lebih kecil,
kerana kandang lembu. Jangan cerita tu. Itu analogi sahaja. Boleh tak? Jadi awak boleh faham. Andai kata, jadi kat sini juga kita boleh faham, andai kata sinar tuju itu datang daripada kawasan yang lebih tumpat. Maksudnya kita dapat satu sinar yang datang daripada kaca dulu. Nak keluar ke udara. Maka kita tetap kena cari sudut tuju di tempat yang lebih tumpat ni mesti lebih kecil berbanding sudut yang berada di luar. Maksudnya ini sudut biasa nanti R, dia akan lebih besar daripada I yang kat sini. Ini hak sudut 7 sebab dia dalam kandang tadi tu. Okey, harap-harapnya faham kat situ. Harap je lah. Boleh faham tak? Di tempat yang ketumpatan rendah, sudut 7 dia lebih besar daripada sudut biasan jika medium yang digunakan tempat pembiasan itu adalah lebih tumpat. Jadi itu yang saya dapat daripada pemahaman video yang saya sharekan link tadilah. Okey, lepas tu dia ada bagi contoh lah macam-macam bentuk medium. Bentuk yang segitiga ke, hemisfera ke. Nanti awak tengok hak video yang ada dia terangkan berkenaan hemisfera tu. Okey. Okey. So antara yang penting yang saya nak awak tulis dalam nota nanti, okey. Ni yang pertama. Tolong tulis dalam nota sebab nak jawab soalan nanti dia tak ada kambing-kambing semua tu. Antara yang akan digunakan dalam nak jawab soalan tajuk cahaya ni antaranya adalah berkenaan indeks biasan. Macam mana formula nak mengira indeks biasan sesuatu medium. So rumus ni awak kena salin. Okey. Jadi kita explain sikit kat sini. Jadi indeks biasan adalah bersamaan dengan N. Ni awak kena ingat. Nanti pun kalau diberi formula masa exam dan sebagainya, awak dah tahu dah. Dia tak bagi macam ni lah. Dia akan bagi N sama dengan C bahagi V. Yang mana C ni adalah laju cahaya dalam vacuum. C itu adalah laju cahaya dalam vacuum. Manakala V adalah laju cahaya dalam medium. Jadi hak ni awak kena hafal formulanya ataupun paling tidak awak tahu apa yang dimaksudkan dengan C, apa dimaksudkan dengan V. Nanti masa jawab exam tengok dekat formula dia bagi pakai. Okey nah. Dan satu lagi C iaitu laju cahaya dalam udara, laju cahaya dalam vacuum ni, ini dah diberi siap-siap. Dia satu nilai yang fix, yang tetap. Okey Jadi andai kata diberi nanti satu hal laju cahaya dalam yang dia bagi nilai ni, kita dah tahu dah. Ini adalah laju cahaya dalam vacuum. Boleh Boleh Okey, jadi yang berubahnya adalah laju cahaya dalam medium. Kenapa? Sebab medium ni macam-macam. Ada mungkin mediumnya kaca, ada mediumnya perspek, ada mediumnya mungkin cecair yang lain tapi lebih tumpat ataupun kurang tumpat daripada udara. Dalam cecair juga lah kan. Minyak berbeza ketumpatan dengan udara. Yang kat situ yang kita nak cari nanti, yang berbeza. Jadi nilai laju cahaya dalam vacuum C dah memang tetap tak berubah. Boleh Okey. Jadi harapnya boleh tulis ni nota. Okey. Seterusnya hukum Snell. Hukum Snell adalah Snell ni bukan siput Snell ni nama Mat Saleh yang memperkenalkan hukum ni. Okey. Kita pakai je. Kita pakai sahaja dapatan yang dia dah perolehi yang mana dia menghubungkan kaitan. Kalau tadi kita cuma tahu bahawasanya sudut 7 lebih besar dari sudut untuk pembiasan. Itu je kita tahu. Tetapi berapa kita tak tahu. Jadi inilah yang diperkenalkan oleh Snell, hukum ataupun formula yang boleh kita gunakan untuk nak mengira sudut-sudut ini nanti. Okey, hak ni hak dia dah kira siap-siap. 50 sudut 7, 42.8
sudut biasan di mana ni N, ingat apa tadi? N tadi? N tadi adalah indeks biasan di udara, ni air, indeks biasan di dalam perspek yang tak sama ni. Okey, indeks biasan di air 1.33, indeks biasan dekat perspek 1.50. Kalau indeks biasan untuk udara berapa? Siapa tahu? Indeks biasan untuk udara. Berapa? Siapa tahu? Dia N juga, formula dia N juga. Berapa indeks biasan untuk udara? Siapa tahu? Siapa tahu? Teka aja. Ni. Tak ada siapa nak teka? Indeks biasan untuk udara adalah bersamaan 1. Okey, jadi ketumpatan yang tak sama air perspek ni yang berbeza daripada 1 tu 1.33, 1.50. Untuk udara sahaja, indeks biasanya adalah 1. Okey, untuk hukum Snell, bagi soalan yang melibatkan pengiraan nilai sudut. Okey, nilai sudut yang kita insya-Allah kena kira nanti. Jadi rumus ni yang kita akan pakai. Okey, hukum Snell, rumus ni yang kita akan pakai. Ni tolong anak-anak belajar, tolong salin hukum Snell, rumus yang dia dah bagi ni. Okey. N1 indeks biasa medium 1. Ni mungkinlah kalau banyak eksperimen, kalau dekat makmal medium 1 ni selalunya udara. Okey, medium 1 ni selalunya udara. N2 N1 tadi medium 1, N2 yang ni alat kaca mungkin, perspek mungkin, indeks biasa untuk bahan-bahan tersebutlah. Okey, sin theta 1 ataupun sama juga kalau kita kata theta ni adalah sudut apa tadi? Sudut 7. Sin I. Ni yang diguna kadang-kadang sin theta 1 ataupun sin I. Maksudnya sudut 7. Ingat nak? I adalah sudut 7. I ni istilah English dia, nama penuh dia ada tadi. Cikgu yang dalam video tadi, dia option fizik, dia tahu nama penuh. Kenapa I tu 7. English punya terms kat situ dipakai. Okay? Dan theta 2, awak nanti masa nak buat pengiraan, nak tulis sin theta 2 boleh, ataupun awak buat sin R pun boleh. Kita dah tahu dah bahawanya theta 2 itu adalah sudut biasan, ataupun sin R tu adalah merujuk kepada sudut biasan tadi. Jadi rumus yang kita pakai kat sini, seandainya medium 1 ni adalah udara, ni dia kata ni kat sini, jika medium 1 ialah udara, jadi rumus untuk nak mengira indeks biasan untuk bahan yang kedua tu, terus je pakai N sama dengan sin I bahagi sin R. Tanyalah kenapa? Kenapa cikgu? Kenapa cikgu? Bagus. Bunyi suara. Tak adalah nampak saya duduk seorang-seorang. Okey. Andai kata N1 ni adalah udara nah. Katakanlah udara, bermaksud N dia tu adalah bersamaan dengan 1. Okey. Dari rumus ni kita dapati, ni rumus hak dia bagi ni, hak dia tukar-tukar ni. Okey. Jika N1 tu adalah 1, ada orang masuk kejap dah. Anis baru masuk. Okey. Maka jika N1 ni adalah 1, ni kat sini adalah 1. N2 ni siapa tadi? N2 adalah indeks biasan bagi medium. Medium apa? Wallahualam. Kaca, perspek atau sebagainya. Jadi terus saja kita letak sin theta 1 iaitu sin I ni. Sin theta 1 bahagi sin I bahagi sin theta 2 ataupun sin R. Terus. Sebenarnya kat sini ada ni. N ni sebenarnya N2 ni sebenarnya kat sini ni N2 bahagi N1. Cuma N1 udara, nilai dia adalah bersamaan dengan 1. Jadi kat sini ni terus saja dapat
N2 sebenarnya. Jadi hak ni, hak awak kena simpan ni. Dia sebenarnya N2 sama dengan sin I bahagi sin R. Ataupun hak R ni macam huruf V pula. R. Ataupun N2 tu, N2 ni terus awak N ke saja sama dengan sin I bahagi sin R. Jadi tapi kena ingat walaupun tak tulis N2 dekat sini, ini adalah indeks biasan bahan yang bersama dengan udara. Ni medium 1 kita anggap udara. Ni kalau medium 1 adalah udara. Jadi hak ni yang kita simpan sebagai rumus untuk nota. Boleh ya? Dah ada berapa rumus tu? Dah ada berapa formula tu yang kena hafal? Tadi kita ada formula indeks biasan, sekarang formula hukum Snell yang melibatkan sudut. Melibatkan sudut. Okey, ada lagi orang baru masuk. Istinah. Ni datang dari kelas berbeza-beza ke tadi ni? Tak sama waktu masuk ni? Sebab sebenarnya tadi peruntukannya untuk fizik dah ni. Okey, ini formula kedua. Okey, yang perlu diingat, dihafal, difahami dan seterusnya. Ni dia. Dalam ketara, dalam nyata. Mana rumus dia? Ada tak rumus kat sini? Ni. Okey, rumusnya ni. Berkenaan N ni masih lagi indeks biasan. Okey. N ni masih lagi indeks biasan. Okey. Tetapi diberi dengan menggunakan formula H nyata. H ni adalah dalam nyata. H ni adalah dalam ketara. Cuma kita nak faham apa itu dalam nyata. Dalam nyata ni, ini adalah dalam yang sebenar. Sesuatu objek berada selalunya dalam air lah. Kedalaman sebenar. Okay, nah? Yang ketara, dalam ketara adalah kedalaman yang kita nampak setelah berlakunya pembiasan tadi. Okay? Yang kita nampak setelah berlakunya pembiasan tadi. Jadi kalau kita rujuk kepada rajah, okay, kita tengok mana-mana rajah yang dia beri. Macam ni contoh Okey, contoh. Okey. Yang dekat bawah sekali ni, bermula daripada bawah sekali ni, naik ke atas sama tinggi dengan aras air, ini adalah kedalaman nyata. Okey, tapi bila buat eksperimen ni, image pin, ni image pin seolah-olah nampak berada di situ. So dari sini sampai ke permukaan itu adalah dipanggil kedalaman ketara. Dalam ketara. Apa saya buat bekas yang lain lah. Okey, bekas yang lain. Ini air, permukaan air. Objeknya duduk di dasar bikar. Ni objek. Tetapi image-nya yang kita nampak di sini. Duduk atas daripada objek. Okey, daripada bawah sampai atas permukaan air, ini adalah H besar. Okey. Yang daripada tempat nampak image ini sampai ke atas, ini adalah H kecil. H besar apa tadi? Kedalaman yang sebenar, iaitu nyata. Yang H ni adalah ketara, dalam ketara. Okey. Boleh dapat tu. Mudah kan? H besar dalam nyata, H kecil dalam ketara. Boleh Jadi bila nak kira indeks biasan, kita bahagikan dalam nyata dengan dalam ketara. Tapi macam biasalah. Okey, kadang-kadang dalam soalan dia akan bagi indeks biasan, dia akan bagi dalam nyata. Dia suruh cari H, kedalaman ketara berapa, ataupun dia tukar-tukar. Cuma yang penting kita ingat rumus ini. Ini rumus yang ketiga. Boleh 3 rumus dah tu. Siapa yang tak sempat ataupun tak ingat, tak ada lagi nak salin 3 rumus tu? Ini. Okey. Okey. Contoh soalan ni kalau nanti awak nak tengok sendiri boleh. Contoh
1 contoh 2 dan berapa-berapa contoh sekalipun. Tapi untuk hari ni, untuk last sesi hari ni, saya nak bawa untuk bincang latihan formatif 6.1 dan awak kena salin balik, jawab balik dalam buku latihan. Boleh Kau lewat tadi sebab semua pakat main beli buku. Ada main beli buku tu deh? Beli buku esok je. Oh, esok Oh, okey. Tak apa. So, kita tengok soalan kat sini. Sekali tengok, mungkin akan rasa susah sebab mungkin kita ketidakfahaman. Sebab formula-formula hak saya sebut suruh salin tadi, mungkin dia masih belum melekat dekat fikiran kita lah. Kita hanya sekadar salin, kita mungkin belum faham sepenuhnya ataupun mungkin kita tak hafal lagi. Tapi kita cuba sebab ni kan belum lagi exam, kita rujuklah, tak ada masalah. Okey, yang dia minta, okey, tulis ni 1A lah. Kita tengok dulu. Menunjukkan lintasan cahaya merambat dari medium 1 ke medium 2. Okey, medium 1, medium 2. Ada sudut 75, 55. Ni mesti macam nak kena guna hukum Snell tu. Sebab dia ada bagi nilai sudut. Okey, mungkin nak kena guna tu. Tulis satu persamaan bagi menghubung kaitkan cahaya yang merambat antara dua medium. Tulis satu persamaan bagi menghubung kaitkan cahaya yang merambat antara dua medium. Nak tulis persamaan yang macam mana tu? Macam mana kita nak tulis persamaan tu? Agak-agaknya kita ambil yang hukum Snell tadi. Hak first tadi tu. Hak ada persamaannya adalah hukum Snell tadi tu. Ingat tak? N1 sin theta 1 sama dengan, inilah persamaan. Okey, sama dengan. Ni bukan persamaan kimia lah. Ni fizik, bukan kimia. Ya, jangan nak panah, jangan tiba-tiba nak panah pula. Persamaan kimia, lain-lain. Ni fizik. Okey, sama dengan N2 sin theta 2. Itulah dia jawapan untuk A. Boleh tak tu? Tuliskan satu persamaan menghubungkan cahaya yang merambat antara dua medium. N1 sin theta 1 sama dengan N2 sin theta 2. Dapat tak kenapa itu jawapannya? Dia nak perhubungan. Boleh nak? Antara medium, dua medium. Ini daripada medium 1. Yang N1 sin theta 1 ni dari medium 1, ini dari medium 1. Yang N2 sin theta 2 ni adalah medium 2. Bawah ni tak payah tulis ha. Hak atas tu je. Hak ni just nak explain je. Okey, hak atas tu sahaja. Boleh? B. Tentukan indeks biasan bagi medium 2 jika laju cahaya di dalam medium 1 ialah 3 darab 10⁻8 meter per second. Okey. Nak guna rumus hak mana ni? Rumus indeks biasan mungkin saya nampak mungkin pelajar akan terkeliru nak guna rumus hak pertama tadi tu, indeks biasan hak laju cahaya tu. Sebab apa? Sebab dekat sini dia ada bagi maklumat laju cahaya medium 1 adalah sekian. Okey, mungkin pelajar akan terkeliru akan menggunakan indeks biasan hak pertama tadi. Mana rumus pertama tadi? Yang ni, indeks biasanya ni. Okey nah, sebab dia ada bagi maklumat. Tapi kalau nak pakai rumus ni, nak cari indeks biasan, laju cahaya hak C dah bagi. Tapi laju cahaya dalam medium hak kedua, dia tak bagi. Jadi boleh tak kira indeks biasan kalau pakai rumus yang pertama ni? Tak boleh lah kan? Sebab indeks biasan pun tak ada, laju cahaya dalam medium pun tak ada. Jadi kita tak boleh pakai rumus yang pertama. Jadi kita kena pakai rumus yang kedua, iaitu sebab dia ada bagi sudut, kita kena pakai rumus yang hukum Snell punya.
rumus yang hukum Snell punya. Nak pakai yang mana? Ni, indeks biasan untuk medium yang kedua ni. Okey, kita boleh pakai rumus Snell sin I theta pertama bahagi dengan sin theta yang kedua. Okey, kita tengok dekat soalan, kita kira kat sana. Dan tu cikgu, hak laju, hak medium pertama tu dia bagi untuk apa? Hak tu dia just nak bagi tahu bahawasanya medium yang pertama tu adalah yang vacuum punya. Kan ini adalah hak laju untuk medium pertama yang vacuum punya. Maksudnya ini adalah C lah sebenarnya. C, vacuum punya. Boleh Dia hanya bagi tahu hak ni sebab ini adalah untuk vacuum punya. Jadi sebenarnya untuk nak mengira yang ni, kita cuma pakai rumus N sama dengan sin I bahagi sin R. Iaitu sama dengan sin. Mana sin I? 75 ke 55? Sin I, 75 ke 55? Aduh. 75 darjah bahagi sin R, sin 55 darjah. Dapat indeks biasan. Saya tak ada kalkulator dekat depan sekarang, jadi menunggu pelajar yang berikan jawapan kat saya. Berapa nak dapat indeks biasan dia ni? Berapa dapat indeks biasan? Ni lah nak kira indeks biasan. Sin 75 bahagi sin 55. Menunggu. Saya menunggu. 1.179. 1.179. Okey. Yalah, saya ambil Ayuni Ayuni yang bagi jawapan Ya. Okey, saya pakai hak Ayuni punya. Kalau ada orang lain yang kira dapat lain, tolong bagi tahu. Okeylah. Jadi 1.179. Dah dapat yang ni, ni untuk jawapan B, baru kita boleh kira untuk soalan C guna rumus pertama hak indeks biasan tadi. Iaitu kalau hak untuk C, kat mana saya buat kat sini untuk jawapan C lah. Sebab dia dah nak cari laju cahaya dalam medium 2. Sebab ni kita pakai rumus dia N sama dengan C bahagi V. Maksudnya laju cahaya dalam medium 2 adalah bersamaan dengan V. Kita pun tukar rumus ni supaya V yang duduk depan C bahagi N. C ni, C dia dah bagi, ni C dia dah bagi, kat mana ni? Ni C dia dah bagi dekat soalan B tadi. N kita dah kira 1.179. Ni ajalah kita tekan kalkulator sekali lagi. Jadi dapatlah V iaitu 3.0 darab 10 kuasa 8. Unit tak letak lagi pun tak apa. Bahagi 1.179. So dapatlah. Nanti baru last jawapan tu letak. Jangan lupa letak. Iaitu unit dia tu meter per saat. Meter per saat. Tolong tekan kat saya ni 3.0 bahagi 1.179. Hak darab 10.8 tu tak tekan tak apa tu. Tapi ikutlah kemahiran pelajar menggunakan kalkulator. Ini untuk soalan C ya, saya nak tekan kalkulator dalam answer ni. 3.0 bahagi 1.179. Okey. Dia dapat 2.5 kan? Ya. 2.54. Ya, so dia akan dapat 2.54. Jangan lupa darab 10 kuasa 8 meter per saat. Ini adalah laju dalam medium 2. V dalam medium 2. 2.54 darab 10 kuasa 8 meter per saat. Okey. Itu yang kita nak pakai tu. Dua rumus yang diberikan tu. Okey, jadi rumus yang ketiga dekat soalan nombor 2 baru kita pakai.
iaitu dalam nyata, dalam ketara. Terlajak. Dalam nyata, dalam ketara. Kat sini kita dah boleh ambil dah. Okey, maklumat yang dia bagi. Menunjukkan sebuah tangki diisi dengan minyak setinggi 3 meter. Jadi kalau keseluruhan ketinggian ni 3 meter, ini adalah H dalam nyata. Mempunyai indeks biasan 1.38. N 1.38. Berapakah dalam ketara tangki tersebut yang dilihat oleh pemerhati? Jadi N sudah ada, H sudah ada, yang dia suruh cari apa tadi? Dalam ketara, iaitu H. Jadi kita tukar rumus dia lah. N sama dengan H besar bahagi H kecil, hak kita bincang tadi. Tukar H kecil yang duduk kat depan ni, iaitu dalam ketara, H besar dalam nyata bahagi indeks biasan. So ganti-gantikan nilai, dapatlah 3 meter bahagi 1.38. Sesiapa yang tekan kalkulator, tolong saya. $2.17. 2.17 unit meter. Sama dengan hak dalam nyata tadi. Okey. Jadi itulah yang kita gunakan dalam tajuk pembiasan cahaya. Harapnya sekarang ni sebenarnya konsep dia tu apa yang diterangkan dalam video yang saya share. Mula-mula nak tahu sudut biasan, sudut tuju, macam mana dia punya pattern. Makin besar ke makin kecil. Iaitu sama ada makin menjauhi ataupun mendekati garis normal. Lepas tu baru kita guna formula-formula yang ada untuk soalan-soalan yang melibatkan pengiraan. Boleh tak? Dan mungkin kalau dia nak tambah dengan soalan-soalan yang bukan pengiraan tapi lebih kepada pengetahuan. Contohnya dia akan bagi tahu medium 1 mempunyai ketumpatan yang lebih rendah daripada medium 2. Satu sinar cahaya bergerak dari medium 1 ke arah medium 2. Jadi anggarkan, ramalkan sudut tuju dan sudut biasan. Itu yang dia mungkin tanya. Macam tu lah. Ataupun untuk nak upgradekan lagi soalan tersebut, untuk medium 1 dengan medium 2 tu dia bagi contoh bahan. Cuma kita lah yang kena ada pengetahuan. Okay? Contohnya kalau ketumpatan lah. Contohnya banyak yang kita gunakan contoh tadi tu adalah medium, yang kedua tu adalah kaca, perspek dan sebagainya. Mungkin dia boleh buat combination, dia bagi satu bekas, salah nak turunkan sikit. Okey. Mana sekarang? Okey. Mungkin dia bagi satu bekas nanti, dia buat combination antara air dengan minyak. Mana duduk atas? Minyak dengan air, mana duduk atas? Minyak duduk atas lah. Minyak duduk di atas. Ini air duduk di bawah. Kenapa minyak di atas? Sebab ketumpatan minyak lebih rendah dari air. Mungkin dia buat sinar cahaya datang dari kawasan minyak. Okey, datang dari kawasan minyak. Dan nak tuju ke air, dia bagi garis normal. Nak menjauhi, okey. Ini hak pertama, A. Ini yang kedua. Rasa-rasanya dia akan pergi A ke B? Mana jawapan dia? Ini sinar tuju dia. Hak mana satu R? A ke B ke? Hak tu kefahaman kita tadi tu. Minyak dengan air, mana lagi tumpat? Ketumpatan yang lebih tinggi, air. Kan? Bila ketumpatan lagi tinggi, cikgu tadi yang gunakan analogi kambing, bila gelombang ataupun benda objek kambing semua tu datang ke tempat yang lebih tumpat, dia akan jadi lebih rapat. Ingat tak tadi? Lebih rapat. Maka jawapannya adalah B. Sinar tujunya akan jadi lebih rapat kepada garis normal. Itu je.
Kambing semua tu analogi lah. Hanya untuk nak bagi tahu rapat ke jauh. Itu je konsep dia. Minyak ketumpatan rendah, sudutnya tu mesti besar. Jauh, jarak yang jauh. Air lebih tumpat dari minyak. So dia punya sudutnya lebih kecil berbanding sudut 7 tadi. Itu je lah kemungkinan yang dia tanya dalam soalan. InsyaAllah. Okey. Sebelum kita tamatkan, ada nak tanya soalan? Tak ada. Okay. Tak ada nah, insya-Allah. Jadi kalau tak ada, make sure siapkan latihan nombor berapa dah latihan tadi. Latihan yang tadi sekali lagi dalam buku latihan Okey. Allah belajar. Siapkan dalam buku latihan, insya-Allah. Moga-moga nanti kalau nak rujuk senang. Kita dah buat kenapa. Paling kalau awak dalam buku latihan tu, awak nak conteng-conteng kenapa, just buat je. Okey, sebab kita nak bagi faham kenapa dapat yang tu. Okey? Selesai untuk hari ini. InsyaAllah. Okey, sebelum keluar, jangan lupa tolong tulis nama dekat bahagian ruangan chat. Sebab saya tak dana ni ada saya print screen. Pak Isyah Rusli, Syafawati, Luqman, Danish, Muhammad Danish, ni Danish Jalil ke Danish Iskandar? Muhammad Danish ni yang ada ni, Danish Jalil ke Danish Iskandar? Sebab seorang Danish ada ni. Danish Jalil. Danish Jalil. Okey. Lagi cun kalau awak tulis dekat ruangan chat. Dah siap tulis dekat ruangan chat, nak leave kelas ni pun okey. Boleh, tak ada masalah. Kecuali awak ada soalan. Nak tanya soalan ke apakah? Okey.